Baik, terima kasih Salih Jikri dengan cerita pagi daripada Sabah. Seterusnya hari ini, topik di Selamat Pagi Malaysia, kita ingin bercakap berkenaan teknologi dan kesejahteraan diri. Jadi kita bawakan seorang tetamu di studio untuk mengupas dengan lebih banyak berkenaan dengan berkaitan dua topik ini, iaitu teknologi dan juga kesejahteraan diri. Selamat datang diucapkan kepada Profesor Mahathir Dr. Murni Mahmud selaku Timbalan Dekan Pasca Siswazah dan Penyelidikan Kuliah Teknologi Maklumat dan Komunikasi UIAM. Selamat pagi Doktor sama kita hari ini. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Doktor, kalau kita dapat saksikan sehingga kini apabila masuknya waktu pandemik, lebih kerap sebenarnya orang ramai memberikan bantuan untuk mereka terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan sebagainya, untuk menaikkan taraf hidup mereka dan juga lebih mengupayakan penggunaan teknologi. Jadi di permulaan topik kita ni, mungkin Doktor boleh berikan sedikit pandangan tentang situasi ini. Betul Ros, keadaan sekarang ni dengan keadaan COVID dan endemik sekarang ni, kita merasakan bahawa ada ramai masyarakat kita yang tertekan. Jadi bantuan keuangan yang dihulurkan oleh berbagai pihak ini sangat penting, Ros. Kalau kita lihat baru-baru ni ada pengumuman telah diadakan, telah diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Nur Aini contohnya, di mana bantuan laptop dan internet dan percuma untuk pelajar. Dan ini sangat-sangat pentinglah. Sangat bermanfaat. Dan kalau kita lihat di universiti pun, kita ada banyak pihak-pihak yang prihatin mengumpulkan dana untuk membantu pelajar. Sebab tanpa peranti yang baik, tanpa teknologi yang baik, mereka mungkin tak dapat menjalankan pembelajaran ini dengan baik dan berkesan. Tambahan pula kan Ros, saya merasakan bahawa bila kita menghadapi COVID-19 ni, kita melihat banyak pihak-pihak masyarakat yang menjadi sangat prihatin. Kita bersatu hati, kita jadi teguh. Jadi pentinglah keadaan kita ada sekarang ni sangat-sangat baiklah. Tapi dalam masa yang sama, mungkin bila kita mengaitkan kesejahteraan diri ni, kita perlu memikirkan apakah makna sejahtera itu. Jadi bila kita memahami makna sejahtera itu, jadi kita mungkin dapat mendalami. Bila kita faham dan dapat mendalami, maka kita dapatlah menjanakan atau melaksanakan sejahtera dengan teknologi itu dengan baik. Bila kita menyebut mengenai sejahtera ni, maknanya kita kena memikirkan sejahtera dari segi inteleknya, dari segi emosinya, daripada segi jasmaninya, dan juga dari segi rohani. Pada saya, sejahtera ni secara umumnya kita nak bahagia, kita nak tentram, kita nak makmur gitu. Jadi persoalannya macam mana kita nak mengaitkan teknologi itu dengan kesejahteraan diri kita sendiri. Pada saya kan, bila kita menggunakan teknologi ini, kita perlu menjalani gaya hidup yang seimbang lah. Seimbang dari segi emosi kita, intelek kita, jasmani dan rohani. Macam tu Ros, pendapat saya mengenai macam mana kita nak melihatkan ataupun meletak batu asas kefahaman antara teknologi dengan kesejahteraan diri kita. Okey, Doktor, kalau kita melihat penggunaan teknologi ini, ialah banyak sebenarnya memberikan satu impak yang positif, terutamanya kepada pelajar dan sebagainya. Bila pandemik kan, tidak ada kelas bersemuka, mereka mampu meneruskan pengajian dan sebagainya menerusi teknologi. Tetapi dalam masa yang sama, tidak boleh dinafikan bahawa sekiranya tidak ada satu garis panduan, penggunaan teknologi ini boleh memudaratkan si penggunanya. Konteks kita hari ini, pelajarlah. Jadi bagaimana sedikit pesanan ataupun saranan daripada doktor sendiri untuk memastikan agar mereka di luar sana tidak terjerumus kepada perkara-perkara negatif yang dibawa menerusi penggunaan teknologi ini? Betul, itu satu keadaan yang memang kita sedang hadapi sekarang ni. Tanpa teknologi kita tak boleh bergerak. Tanpa teknologi kita banyak perkara yang kita tak boleh kita tak boleh sampaikan dengan baik. Jadi apabila kita berinteraksi dengan teknologi ini adalah sangat penting untuk kita menggunakannya dengan penuh tanggungjawab. Kita mesti bila kita dengan teknologi itu, kita mesti ada tanggungjawab. Kita merasakan bertanggungjawab terhadap teknologi tersebut. Dan saya merasakan bahawa apabila kita menggunakan teknologi ini, kita mesti berpada-pada, Ros. Mesti berpada-pada. Jadi pentinglah untuk kita
meneruskan penggunaan teknologi itu berpada-pada dan secara berpada-pada, dan juga kita memikirkan kepada nilai dan manfaat teknologi tersebut. Betul. Dalam pembelajaran pun, kalau kita terlalu lama dengan teknologi, contohnya berada di hadapan komputer seterusnya kan, jadi kita perlulah ada langkah-langkah untuk menjarakkan diri kita sedikit. Contohnya kita perlu membuat contohnya digital detox. Jauhkan dari diri kita daripada komputer sekejap, and then kita akan balik semula tu. It's really penting juga untuk kita ada break-break yang tertentu. Macam deactivate sekejap ke kan? Betul. Tapi bahaya juga deactivate tu, kadang-kadang lebih sebulan hilang akaun. Kan? Jangan sampai macam tu. Media sosial sebaik, sebab tak dinafikan banyak sebenarnya maklumat di dalam teknologi baru ni kan, kita boleh dapat kadang-kadang lagi cepat daripada TV, tak boleh dinafikan lah. Betul. Cuma ada sikit masalahnya dari segi kesahihan berita tersebut lah. Jadi kita perlu pandai menapis dan sebagainya. Jadi kalau doktor boleh kongsikannya pemikiran yang positif yang lahir daripada penggunaan teknologi, bagaimana untuk kita menerapkan pemikiran yang positif apabila kita menggunakan teknologi digital, dan mungkin banyak unsur-unsur negatif yang boleh mempengaruhi emosi seseorang ataupun individu tersebut. Saya rasa emosi positif ni macam seperti disebutkan tadi, dia dah kalau perkara itu perkara baik, natijahnya baik, nanti outcome dia baik. Saya selalu teringat ataupun excited lah setiap pagi apabila we have morning walk contohnya, berjalan-jalan dan dalam perjalanan tu berjumpa jiran-jiran, we say hi to each other kan, kita bagi salam sesama ni, dan kadang-kadang kita mengambil kesempatan untuk untuk bertanya khabar dan sebagainya. Jadi saya merasakan apabila saya melakukan rutin ni, saya merasa sangat positif. Jadi saya pun sukalah menggalakkan kalau kawan-kawan kita di luar sana dapat dapat adakan satu rutin yang sebegini supaya kita dapat membangunkan semangat emosi yang positif tu. Jadi segi teknologi pula Ros, kita ni ada IG, kita ni ada Twitter, kita ni ada Facebook contohnya. Pada saya penting dari segi kita boleh berkongsi maklumat, bertanya khabar, sama-sama mengirim doa. Saya sangat teruja bila pagi-pagi contohnya dapat gambar-gambar daripada kawan-kawan. Jadi kita pun teruslah bertanya khabar. Dan kadang-kadang kalau tak ada hantar mesej tu, kita pun rasa kehilangan sekejap. So, saya rasa macam itulah. Jadi adakan satu rutin yang baik pada saya lah. Satu rutin yang baik. Jadi dia dapatlah membantu kita tu menaikkan rasa positif, rasa emosi yang positif tu. Saya rasa lagi satu perkara yang penting. Bila kita menyebut pada emosi ni, ini daripada pandangan saya sendiri sebab bukan kepakaran saya di bidang ni, saya rasa kita mesti mengizinkan diri kita untuk merasai dan proseskan emosi positif tersebut, dan kita sepatutnya menghargainya. Kadang-kadang bila kita terlara ke macam tu kan, kita merasakan bahawa kita ni bagaikan tak layak untuk merasa positif. Kita jangan berlaku macam tu. Sebab merasa positif ni sangat-sangat penting. Adakah ini pada pandangan doktor lah ya, disebabkan oleh rasa kesendirian apabila bila kita menggunakan teknologi, lepas tu pandemik pula, ramai berada di bilik masing-masing, terutamanya pelajar ataupun mereka yang bekerja berada di rumah, tidak boleh berkomunikasi, keluar, bersukan ataupun melakukan aktiviti sosial dan sebagainya. Ini menjadi punca sebenarnya kenapa penggunaan teknologi itu semakin memakan diri seseorang individu. Kalau kita lihat sekarang ni kan Ros, teknologi ni perlu panduan. Bila kita menggunakan teknologi, kita perlukan panduan yang baik. Kalau kita tak ada panduan dan kita terlarang, nanti kita terbabas. Saya suka mengingatkan diri saya, boleh saja kita bebas menggunakan teknologi, tapi jangan sampai kita terbabas. Kadang-kadang kita merasa hati kita pun tersentuh sedikit lah. Contohnya kan apabila kita melihat contohnya di meja makan, kita masih lagi dengan teknologi. Nanti saya rasa perkara macam ni perlu diubahlah. Kita perlu cuba adakan rutin yang lebih baik untuk mengelakkan perkara macam ni dari berterusan. Sebab ini akan mengganggukan keseimbangan emosi kita. Mungkin
mungkin kita merasakan kita ni baik saja ataupun okey saja, tapi anak-anak kita, keluarga kita, mungkin mereka akan merasakan terasa terbiar ataupun rasa tidak disenangi ataupun rasa tidak diberikan perhatian yang baik. Begitu. Bagaimana pada pandangan Prof sendiri untuk kita meningkatkan tahap komunikasi sesama manusia, sesama individu menggunakan teknologi? Itu soalan yang baik. Terus kita hari-hari berkomunikasi. Penting, saya rasa penting menggunakan teknologi ini untuk berhubung, tapi kita jangan sampai keterlaluan bersangkut di telefon sekian lama dan sebagainya. Kita janganlah menjadikan kehidupan kita macam tu. Teknologi ni dia satu alat, satu keperluan untuk kita semua. Jadi kita mesti menggunakannya kita mesti menggunakannya dengan melihat kepada manfaat teknologi tersebut. Kalau kita untuk berhubung, bagus, kita gunakan untuk berhubung. Kalau untuk mengeratkan silaturahim, bagus, gunakan macam tu. Tapi kita jangan sampai keterlaluan lah. Tanpa teknologi pun, kita mungkin tak mampu untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi, teknologi ini penting, teknologi diperlukan, tapi gunakan dengan penuh rasa tanggungjawab atas keperluan. Tentukan masa yang sesuai untuk menggunakan. Jangan kita melarat. Teknologi ini dia banyak berkat, tapi jangan sampaikan dia menjadikan kita khianat. Betul. Menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, bertanya khabar tu okeylah, jangan bertelingkah bergaduh tu sudahlah. Jadi kisah lain pula nanti kan. Sebab banyak juga kes-kes seperti itu maupun kes jenayah yang berlaku disebabkan oleh penggunaan teknologi dan sebagainya. Jadi kalau Prof juga boleh kongsikan antara langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Sebab kadang-kadang contohnya warga emas, teknologi ini adalah keperluan sebenarnya. Betul. Warga emas kita pun perlu menggunakan teknologi dan mereka perlu mengadaptasikan diri mereka terhadap perubahan semasa dan sebagainya. Tapi anak-anak ni kadang-kadang bekerja di Kuala Lumpur dan sebagainya tak sempat nak mengajar ibu apa kat rumah, kat kampung. Ni dah boleh lintas negeri, barulah boleh balik nak mengajar ke apa kan. Jadi bagaimana penggunaan teknologi dan juga kesejahteraan hidup ni kita kaitkan sikit dengan warga emas. Okey. Ini sangat interesting sebab nanti akhirnya kalau kita lihatkan zaman kita sekarang ni, nanti kita akan menjadi apa tu yang dipanggil digital native. Jadi mungkin warga tua sekarang ni mereka belum lagi menjadi digital native sebab kita ni sedang melalui digital transformation kan. Jadi kita mestilah anak-anak kena prihatin. Anak-anak kena prihatin, saudara mara yang memahami kaedah-kaedah teknologi ini kena prihatin, kena sama-sama mengingatkan scammers dan perkara-perkara yang macam ni perlulah dimaklumkan, sentiasa dimaklumkan, sentiasa diberitahukan kepada warga emas lah supaya mereka tidak terjebak. Kerana apabila sudah terjebak tu agak susah untuk berundur kan. Jadi pentinglah untuk kita sentiasa mengingatkan warga emas dan kita perlahan-lahan untuk mengajar mereka bagaimana untuk menggunakannya dengan betul dan dengan baik. Kalau mereka tidak faham, maknanya kita ni kena mengambil tanggungjawab untuk membantu warga emas lah atau ayah ibu kita kan. Terpakai lagi lah hashtag kita jaga kita kan. Betul. Walaupun lepas PPKM pun hashtag ni masih lagi terpakai sebenarnya. Masih relevan untuk kita walaupun kita berada dalam fasa endemik dan sebagainya. Jadi di kesempatan terakhir ni mungkin doktor boleh sampaikan sedikit saranan kepada penonton di luar sana untuk sentiasa menjaga kesejahteraan diri mereka walaupun terdapat ledakan teknologi yang semakin banyak sekarang ini. Betul Ros. Pada saya kita mesti melihat teknologi sebagai satu alat, sebagai satu cara untuk kita memudahkan kerja kita, untuk kita berhubung, mungkin untuk kita berniaga dan sebagainya. Tapi kita janganlah sampai terbabas. Jadi kita mestilah mencari manfaat dan berkat dalam apa juga jurusan kerja apabila kita menggunakan teknologi tersebut. Dia penting untuk pembelajaran dan sebagainya. Jadi kita utamakanlah tanggungjawab. Jadi jangan kita korbankan diri kita. Jangan kita korbankan kesejahteraan diri kita, keluarga dan masyarakat kerana selalu asyik dengan gadget. Mungkin terus sebelum saya habiskan perkongsian ni, ramai yang nak pulang ke kampung kan biar ni. Semangat jadi saya ucapkan selamat sampai ke kampung masing-masing dan latihlah diri untuk digital detox. Maksudnya kita dengan keluarga
gunakanlah masa yang ada tu untuk betul-betul bersama keluarga. Mungkin saya nak akhiri dengan sedikit pantun. Silakan. Pantun nak diberi. Okey. Mungkin begini bunyinya. Rentas negeri jumpa keluarga, ibu ayah senyum bahagia. Teknologi ini memang keperluan semua, gunakan ia dengan sederhana. Dan penjarakan sosial jangan lupa, pelitup muka bawalah sentiasa, tanggungjawab tinggal bersama agar kita hidup semua sejahtera dan bahagia. Wow, okey. Waalaikumsalam. Okey, baik. Terima kasih Doktor sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita teknologi dan kesejahteraan diri. Selepas ini Doktor pun nak pulang ke kampung, nak balik ke mall katanya. Betul. Selamat memandu. Kalau Doktor mandu seketika nanti, anda pastikan inilah SOP semuanya lah ya. Betul. Okey, kita nak break seketika. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madar Dr. Murni Mahmud bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita iaitu teknologi dan kesejahteraan diri. Kita nak break seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana.